Kita telah pun berkongsi kepada anda statistik mengenai pandemik COVID-19 setakat semalam bagi negara kita. Jadi kalau kita melihat trend penurunannya, dan ininya semuanya bergantung dan juga faktor-faktor utamanya ialah disebabkan oleh pemberian dan juga pengambilan vaksin. Jadi sekarang ini pemberian vaksin PICK dan juga PICKR tengah giat berjalan seperti biasa. Dan salah satunya kalau kita berikan kepada anda ialah untuk booster. Ya, dos penggalak, iaitu dos ketiga lah. Saya dah dapat, Alhamdulillah, hari Jumaat lepas saya dapat dos penggalak saya di Pusat Perubatan Universiti Malaya. Vaksin pertama saya AstraZeneca, tapi dos penggalak saya adalah Pfizer. Jadi dia berbeza di situ. Ada juga kawan saya yang dapat AstraZeneca, dos penggalak AstraZeneca. Jadi apa saja yang anda dapat untuk dos penggalak ataupun dah dapat temu janji dekat MySejahtera, sila hadirkan diri anda lah supaya nanti kita dapat tingkatkan lagi peratusan populasi Malaysia ini untuk mendapat dos penggalak. Seterusnya kita dapat mengurangkan jangkitan COVID-19. Jadi tanya kepada yang sudah pun mendapatkan dos penggalak tetapi masih ada tetapi masih ada lagi sebenarnya tertanya-tanya mengapa sebenarnya perlu mengambil dos penggalak ini. Jadi itulah persoalan yang akan kita tanya kepada Ketua Sektor Bahagian Kawalan Penyakit KKM Dr. Muhammad Hanif Zailani. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat doktor hari ini? Alhamdulillah sihat. Doktor dah dapat dos penggalak? Alhamdulillah lama dah dulu. Oh, Alhamdulillah. Baik doktor. Habiskan hari bulan dapat dah? Saya dah hari Jumaat lepas, baru lagi. Saya menunggu giliran. Baru rasa hilang. Baru hilang Okey. Sebab macam saya katakan tadi doktor, ramai lagi yang tertanya-tanya sebenarnya apakah itu dos penggalak? Bagaimana sebenarnya ianya berbeza dengan suntikan yang pertama dan juga suntikan kedua, doktor? Okey, terima kasih. Baik dahulu saya ucapkan tahniahlah pada betul itu. Minta maaf Ridwan dan semualah yang telah mengambil dos penggalak. Sekarang ini kita dah ada 8.8 juta lebih penduduk yang telah mendapat dos penggalak ataupun 35% daripada penduduk dewasa lah, yang telah mendapat dos penggalak. Ini satu pencapaian yang agak bagus jugalah, dan ia sangat membantulah dalam usaha kita macam tadi Syafika atau Ridwan kata tadi kita ke arah endemik tadi kan. Dia sebenarnya kalau kita nak kira jenis-jenis dos ni kita ada tiga sebenarnya. Kita ada dos primer, ada dos tambahan, ada dos penggalak lah. Tapi yang saya nak cakap sekarang ni adalah dos penggalak lah. Tapi sebelum tu penting juga kita nak tahu ada satu lagi yang mula-mula kita ambil hari tu, kalau Pfizer kita ambil 2 dos, AstraZeneca 2 dos, Sinovac ambil 2 dos. Ada juga yang vaksin ni jenis 1 dos macam CanSino ataupun Janssen kan 1 dos. Yang ni kita panggil dia dos primer. Yang dos primer ni dia macam dos lengkap lah yang perlu kita ambil untuk mendapatkan rangsangan imun yang optimal lah pada masa itulah. Dan walau bagaimanapun daripada pemantauan berterusan dapati immunity ni berkurangan ikut masa lah, kita panggil waning immunity kan. Sebab itulah kita perlukan satu lagi dos yang kita panggil dos penggalak. Jadi dos penggalak ni tujuan dia adalah untuk apa tadi dia ada imun yang terbentuk tadi dah murah. Kita nak galakkan lagi lah supaya immunity itu terbentuk lagi, meningkat lagi ke tahap yang optimal dan dalam tempoh yang optimal lah, supaya perlindungan yang optimal itu dapat diperolehi bagi mereka yang telah dapat dos primer yang saya katakan tadi itulah. Itu beza antara dos penggalak dengan tadilah dos primer ataupun dos lengkap yang kita perolehi sebelum ni. Jadi sekarang kalau kita lihat dalam negara kita ada 2 program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk golongan dewasa dan juga ada PICK untuk remaja lah. Jadi dos penggalak ni memang hanya untuk dewasa ataupun siapa yang boleh menerima dos penggalak? Ada restriction ataupun tidak? Okey, yang buat masa ni kita Kementerian Kerajaan mengenalkan dos penggalak ni untuk dewasa saja, yang berumur 18 tahun ke atas saja. Dan
daripada yang dewasa ni dia ada kumpulan-kumpulan yang kita kata perlu diutamakan lah. Sebab apa? Sebab yang utama ni mereka yang rentan, contohnya yang mudah mendapat jangkitan COVID-19 ataupun kita panggil breakthrough infection. Breakthrough infection ni ialah jangkitan kepada mereka yang telah mendapat dos yang lengkap. Contohnya orang warga emas yang umur 60 tahun ke atas, mereka yang ada penyakit kronik, ada komorbiditi, penghuni-penghuni di pusat jagaan, ibu mengandung, dan juga mereka yang nak pergi ke luar negeri lah. Mereka ni golongan rentan di mana mereka terdedah kepada jangkitan. Kalau warga emas tadi tu dia punya daya tahan mereka terhadap sakit ni biasanya memang lebih rendah berbanding dengan orang yang lebih muda. Itu juga orang yang ada penyakit-penyakit kronik, penyakit macam manis, darah tinggi dan sebagainya tu. Dari segi immune system ni kadang-kadang dia immunity itu tak sebaik mereka yang sihat. Bermakna waning yang tadi tu, penurunan immunity itu lebih tinggi lah berbanding mereka yang sihat. Sebab itulah keutamaan diberikan kepada mereka. Yang keutamaan kedua kepada kumpulan-kumpulan yang terdedah pada jangkitan disebabkan pekerjaan, aktiviti, contohnya petugas-petugas perubatan ni, mereka sentiasa terdedah kepada sakit-sakit COVID-19 lah. Itu juga petugas-petugas keselamatan, angkatan tentera, polis dan sebagainya, bomber dan sebagainya. Ini mereka yang diberi keutamaan untuk diberikan dos penggalak. Tapi secara keseluruhannya mereka yang berumur 18 tahun ke atas ataupun dewasa ini memang layak menerima dos penggalak. Untuk remaja berumur 12 hingga 17 tahun, buat masa ini kita belum syorkanlah. Ini juga bergantung kepada dapatan-dapatan daripada pengeluaran kita, data-data yang kita pantau di luar negara dan juga di dalam negara lah. Jadi itu antara kategori-kategori yang disyorkan untuk mengambil dos penggalak. Persoalannya ialah bila sebenarnya mereka ini perlu mengambil dos penggalak ini selepas mendapat suntikan pertama dan juga suntikan kedua. Dan apa di antara jenis-jenis vaksin yang ditawarkan, Doktor? Sebab masa ini kita ada vaksin, sebelum vaksin itu digunakan digunakan untuk dos penggalak ni, dia perlu mendapat kelulusan daripada pihak berkuasa dadah ataupun PBKD, di mana segala yang maklumat data-data berkenaan vaksin tu adakah sesuai digunakan sebagai dos penggalak tu dinilai oleh kita panggil NBRA kan, pasukan PRA akan menilai setiap vaksin tu. Dan apabila penilai itu NBRA berpuas hati bahawa yang ini boleh digunakan sebagai dos penggalak, maka pihak berkuasa dadah ataupun BKD akan meluluskan. Dan sekarang ini kita ada Comirnaty yang telah diluluskan ataupun Pfizer, AstraZeneca, Coronavac ataupun Sinovac, dan yang terbaru ini adalah CanSino ataupun Convidencia yang satu dos tu. Jadi sekarang ini ada 4 jenis vaksin lah yang kita dah luluskan untuk kegunaan dos penggalak. Jadi untuk mereka yang telah menerima dos primer, dos lengkap Pfizer ni, kita galakkan yang tidak menerima dos 1 Pfizer, dos 2 Pfizer, kita galakkan mereka juga dapat Pfizer untuk dos penggalak. Yang keduanya sebagai alternatif AstraZeneca. Untuk yang telah mendapat dos pertama, dos kedua AstraZeneca, keutamaan untuk dos penggalak ialah sama juga AstraZeneca. Kalau alternatifnya adalah Comirnaty. Untuk Sinovac, sebab kita ikut pemantauan Sinovac ni, dia punya yang kita tengok daripada kajian di Chile, kita tengok untuk penerima dos 1, dos 2 Sinovac ni, apabila diberi Pfizer ataupun AstraZeneca, dia punya imuniti meningkat sehingga 94% berbanding Sinovac diberi Sinovac, peningkatan dia dalam
7%. Jadi untuk penerima Sinovac dos 1 dos 2 ni keutamaannya ialah kita beli dos penggalak Pfizer ataupun AstraZeneca. Yang lain-lain tu pun adalah macam apa tu yang telah terima CanSino pun kita keutamaan dia adalah Sinovac. Dan kebanyakan vaksin mereka yang telah dapat dos 1, dos 2, Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, dia boleh ambil vaksin selepas 3 bulan dos kedua. Begitu juga CanSino. Cuma ada satu vaksin ni tapi dia tak daftar kita tak gunakan pun dalam negara ni. Mungkin dia dapat di negara luar yang kita panggil Johnson & Johnson. Yang ni 2 bulan selepas dia mendapat suntikan Janssen layak mendapat suntikan dos penggalak lah. Doktor, kenapa percampuran antara dos vaksin ini boleh berlaku? Itu yang ditanya oleh masyarakat awam. Sebab apa? Macam saya tadi, saya cakap saya dapat AstraZeneca, itu dos primer saya, dan dos penggalak saya dapat Pfizer. Kawan saya pula ada yang dapat AstraZeneca, dos penggalak pun AstraZeneca. Jadi adakah dos penggalak ini boleh diminta, di-request oleh penerima vaksin tersebut ataupun memang ditetapkan oleh KKM? Macam mana prosesnya tu? Memanglah sebab sebenarnya ada kesukaran juga untuk kita memberi option, mana memberi kebebasan kepada penerima. Contoh sebab temujanji untuk dos penggalak ni diberikan oleh ditentukan oleh MySejahtera kan. MySejahtera akan plus temujanji kepada penerima tu dan dia dah tentukan di mana. Kalau misal kata pusat tu misal kata dia terima vaksin Pfizer kan, dia menerima temujanji di klinik swasta ni dia ada vaksin Pfizer saja, maka dia akan diberikan Pfizer lah. Dia boleh minta vaksin lain, contohnya dia Pfizer vaksin tu dia nak AstraZeneca misal kata kan, dia boleh minta vaksin lain kalau misal kata bekalan vaksin tu ada di sana lah. Tapi kalau bekalan vaksin tu tak ada di sana, dia terpaksa lah, bukan ada terpaksa lah, keutamaannya adalah vaksin yang sama lah. Dia masalahnya dari segi logistik sebenarnya. Kalau misal kata dia pergi klinik tu ada vaksin yang dikehendaki, mungkin dia boleh mohon untuk diberikan vaksin yang dia pilih lah. Tapi kalau tak ada bekalan tu susah juga kan. Jadi secara dasarnya memang selamatlah kalau percampuran vaksin itu berlaku. Itu sebenarnya kefahaman yang kita mahukan lah. Selamat. Betul. Tak ada masalah sebenarnya. Walaupun vaksin yang berbeza diberikan sebagai dos penggalak ataupun vaksin yang sama. Cuma yang penting vaksin yang disyorkan lah. Walaupun dia tu vaksin yang berbeza, tapi masih lagi yang disyorkan oleh pakar-pakar sebagainya. Ini sebenarnya satu soalan yang sangat penting kerana ramai rakyat Malaysia memang bimbang apabila bercampur-campur vaksin ini. Jadi diharapkan penonton-penonton Selamat Pagi Malaysia dah pun mendapat jawapannya, di mana kalau ditawarkan, kalau seandainya first dose dapat Sinovac, kemudian dapat Pfizer ataupun AstraZeneca, sebenarnya boleh. Itu dan jawapan. Selamatlah. Itu masih lagi dalam keadaan yang selamat. Baik, kalau kita lihat pada dos pertama dan juga dos kedua, cara untuk kita mendapatkan temujanji akan diberikan melalui MySejahtera, dan kita juga boleh pergi melalui walk-in, ada juga PPV mobile, ada program outreach. Bagaimana pula untuk proses permohonan untuk mendapatkan dos penggalak ini? Untuk dos penggalak ni, kita punya target population ni ialah hanya mereka yang telah mendapat dos 1, dos 2 tadi lah, dos primer tadi tu. Jadi dia berbeza sikit dengan mula-mula kita dapat yang pertama, fasa 1, 2, 3, 4 dulu. Sebab masa tu kita perlu berdaftar MySejahtera. Kalau tak ada MySejahtera kena buat MySejahtera dalam apps dan sebagainya kan. Jadi sekarang ni untuk dos penggalak ni nama-nama semua dah ada dalam MySejahtera. Jadi MySejahtera akan beri temujanji ikut kelayakan. Kalau misalkan dia dah lebih 3 bulan kan, selepas mendapat dos ketiga tu, secara automatik dia akan beri temujanji lah
dan temujanji yang diberikan pula dia berdasarkan alamat fasiliti yang berdekatan. Contohnya ni mak saya dulu kan, dulu dia dapat dos kedua AstraZeneca di UKM, tapi sekarang ni dia dah balik kampung, jadi dia dapat dos dos pengalak ni di dekat rumah dia di kampung lah. Jadi dia betul appointment akan diberikan di alamat yang berdekatan dengan tempat tinggal lah. Jadi itu bezanya antara dos pengalak ni dengan sebelumnya. Dan untuk dos pengalak ni kebanyakan memang utamakan di klinik-klinik swasta lah, di Protek dan juga di setengah-setengah klinik-klinik kesihatan dan sebagainya. Dan dalam masa yang sama, seperti yang diumumkan baru ni, kita buka juga pusat pemberian vaksin yang berskala besar, di mana orang ramai boleh datang, dan yang akan datang ni akan dibuka di Lembah Kelangan, di KL 2 dan di Selangor 2. Kita panggil dia PPP integrasi. PPP integrasi ni dia, kalau kita tengok dulu kita ada PPP awam. Di awam ni dia PPP yang berskala besar juga, di mana orang ramai boleh datang lebih daripada 1,000-2,000. Tapi PPP awam ni dikendalikan oleh anggota-anggota kerajaan sepenuhnya lah. Daripada Kementerian Kesihatan, daripada polis, daripada domba dan sebagainya. Tapi bila kita kata PPP integrasi ni, dia ada awam dan juga swasta. Di mana kalau kita tengok dalam PPP ni ada stesen 1, stesen 2, stesen 3, 4, 5 lah. Stesen 3, 4, 5 ni melibatkan pegawai-pegawai anggota-anggota perubatan. Di mana stesen 3, 4, 5 ni dikendalikan sepenuhnya oleh swasta lah. Pegawai pengamal perubatan swasta, termasuk doktor, farmasi dan sebagainya. Manakala stesen 1, 2 ni dikendalikan oleh anggota awam lah, daripada polis, daripada sukarelawan, dan setiap PPP ni ada manager dia. Manager dia daripada Kementerian Kesihatan lah. Doktor, bagaimana pula dengan kesan sampingan? Kita faham sebelum ini kalau ambil dos primer ada kesan sampingan sampai demam. Ada juga yang berehat dekat hospital. Kalau dos penggalak ini bagaimana pula kesan sampingan? Dah 38% dah kita mencapai individu yang telah mendapat dos penggalak ini. Bagaimana kesan sampingan? Ya, kesan sampingan ni kita pantau setiap kali, dan antara kesan sampingan yang selalu dilaporkan ialah kesan sampingan biasa lah. Yang pertama sekali yang kesan sampingan di tempat suntikan, di bengkak, sakit dan sebagainya. Selain daripada itu, kesan sampingan lain lah, macam demam. Saya pun ada kesan juga, kesan sampingan demam sikit, tak larat, letih dan sebagainya. Itu adalah kesan-kesan sampingan biasa. Yang biasanya yang perlu dimasukkan ke ward tu ialah mereka yang ada alahan dan sebagainya. Dan kebanyakan kesan-kesan sampingan ni adalah boleh dirawat, dia tak berbahaya lah. Dan kalau misalnya kata kita merasakan ada kesan sampingan yang berat, kita boleh datang ke hospital atau klinik untuk mendapatkan rawatan. Doktor, sedikit nasihat kepada penonton Selamat Pagi Malaysia. Persediaan mereka sebelum mendapatkan suntikan penggalak ini, dan juga wawarkan kepada seluruh keluarga Malaysia untuk segera dapatkan suntikan penggalak sekiranya berada dalam kelompok yang telah pun dinyatakan oleh doktor sebentar tadi. Okey. Yang pertama sekali kita kena periksa selalulah kita punya Majlis Sejahtera tu dalam yang vaccination tu, kita semak ada dapat temujanji ke ataupun tak, sebab temujanji akan dimaklumkan melalui itu kan, dan itu yang pertama lah. Dan apabila kita dah dapat temujanji itu, kita boleh sahkan, ataupun kita kalau kita biar pun dia akan kalau kita tak pergi, dia akan pada automatik itu semua janji itu tak ada lah. Okey. Dan sebelum pergi ke pusat pemberian vaksin, pastikan kita bersedia betul-betul rehat secukupnya, tidur secukupnya. Kita tak nak kita stres. Dan bila kita stres,
bila kita menerima suntikan tu, kadang-kadang dia jadi panic attack dan sebagainya. Kita tak nak ada setengah-setengah tu panic attack menyebabkan dia macam pengsan. Tapi sebenarnya dia tak adalah pengsan, dia cuma panik macam tu kan. Dan ambil sarapan dan kalau misal kata dia ada demam ataupun sakitlah, boleh tangguhkan untuk dapatkan suntikan tu. Yang penting sekali pakaianlah, pentinglah sebab suntikan tu di otot bahu tu kan. Jadi penting untuk pakaian yang sesuai lah, longgar di bahagian bahu tu. Kalau lelaki tu janganlah pakai yang long sleeve kan, susah kita nak lipat baju tu. Pakailah yang short sleeve, yang mudah kita lipat untuk kita bagi injection kat situ. Dan yang penting juga sopan lah. Satu lagi, bawalah dokumen yang penting, IC dan juga handphone yang My Sejahtera apps tu. Pakai pelitup muka lah, handphone yang penting. Dan satu lagi, bukan dalam tempoh kuarantin lah. Dan sekarang ni kalau ikut show technical working group, kalau yang baru disahkan dapat jangkitan factory infection, kalau COVID-19 dia kena delay 3 bulan selepas sembuh baru boleh ambil dos penggalak. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Muhammad Hanif Zailani, Ketua Sektor Bahagian Kawalan Penyakit KKM, memberi pencerahan kepada kita kenapa perlunya untuk kita semua mengambil dos penggalak. Jadi peringatan kepada semua, kalau dah dapat temu janji di My Sejahtera, sila hadirkan diri. Baiklah, dan juga antara 4 PPV integrasi yang akan dibuka, dan untuk anda semua, kemudahan untuk anda semua untuk mendapatkan dos penggalak, anda boleh dapatkan di PWTC. Kita ada di Stadium Nasional Bukit Jalil, kita juga ada di Shah Alam dan juga di Klang. Jadi anda boleh memilih di antara 4 PVV integrasi seperti yang telah pun berada di kaca TV anda. Jadi pastikan seperti mana yang diwawarkan oleh doktor, pemakai pakaian yang bersesuaian, dan jangan lupa untuk cas handphone sepenuhnya kerana kita memerlukan aplikasi My Sejahtera untuk mengemaskini segala permohonan dan juga kemaskini anda punya data-data peribadi di My Sejahtera. Jadi jom sama-sama kita lindungi Malaysia daripada COVID-19 dengan mengambil dos penggalak.